mereka di dalam tournament ini bermain secara cemerlang. Permainan suku yang pertama 0-0 di antara kedua pasukan. Tekanan awal yang mau dipamerkan oleh pasukan Perancis. Secara 50 sebenarnya sekarang ni kurang daripada 50 berbanding pasukan Perancis di mana mereka menyerang. Sekali lagi ruang terbuka dimiliki, memerlukan satu percubaan kekalutan di hadapan gawang. Percubaan demi percubaan, namun pertahanan pasukan Spanyol sedang bertahan dengan cukup baik. Ya, dari awal lagi mereka menyerang, masuk ke dalam di 3D skills, percubaan pertama dan seterusnya bola saya rasa mempunyai satu kesalahan yang dilakukan pertahanan Spanyol, memberikan penalti corner yang pertama bagi pasukan Perancis. Penalti corner di awal permainan yang diberikan kepada pasukan Perancis. Ya, dari awal lagi kita lihat pasukan Perancis menyerang dari mula go, di mana pasukan Spanyol bertahan. Mungkin kita tidak tahu dari aspek benua Eropah, di mana mungkin pasukan Spanyol adalah pasukan yang terakhir layak ke Piala Dunia Remaja. Mungkin mereka menghormati pasukan Perancis. Jasper Xavier saku injektor. Hantaran baik melekat dengan satu pukulan. Gol awal daripada pasukan Perancis. Satu pukulan yang mengena mencari target. Pemain Perancis berjaya menahan di luar D sebelum menolak ke dalam D sebelum jaringan dilakukan. Ini merupakan kita lihat penjaga gol Spanyol mati langkah di sini dan flick yang deras di antara kaki kanan dan kiri penjaga gol menjaringkan gol yang pertama bagi pasukan Perancis. First runner agak lambat Vicky untuk menutup ruang percubaan sebentar tadi. Ya, Briouc Delamzieux menjaringkan gol yang pertama bagi pasukan Perancis seawal minit kedua. Miralles ketika mendapat bola segera ditekan oleh 2-3 pemain Perancis dan itu yang menyukarkan arus untuk mendapatkan jaringan dibina oleh pasukan Spanyol. Mereka kini bergerak daripada sebelah kiri. Pierre Amat ke kawasan tengah untuk Bruno Fon. Breakdown Dan of play. penalty corner diberikan untuk pasukan Spanyol. Gadil percaya bahawa satu breakdown of play dilakukan oleh pertahanan Perancis, di mana beliau merebahkan badan dan kayu, di mana beliau menutup lebih banyak space atau angle atau kawasan, dan dengan itu memberi penalti corner yang pertama bagi pasukan Spanyol. Nampak seperti intentionally tunduk dan menutup sebahagian besar ruang menghalang obstruction yang dilakukan oleh pasukan Perancis, dan penalti corner yang cukup penting untuk pasukan Spanyol kerana mereka tidak ataupun kurang menyerang daripada open play, dan ini peluang terbaik untuk mereka. Bruno Fon, satu lagi percubaan diselamatkan. Apakah akan ada susulan yang baik, tetapi bola sudah pun naik tinggi. Naik tinggi membahayakan keadaan. Dangerous play daripada pasukan Spanyol. Diselamatkan penjaga gol, dan dari rebound ini kita lihat bola naik ke atas terkena kayu pemain Perancis, dan dari itu pengalih memberikan sekali lagi penalti corner bagi Spanyol. Satu lagi peluang untuk pasukan Spanyol. Gabriel Verdiel permintaan. Rebutan daripada situasi bully ini. Menunggu whistle dan dihantar semula ke belakang. Ton Moran melihat kepada kedudukan Inaki Zaldua. Ke belakang semula. Tidak kurang 3 pemain terlepas kawalan pula sebentar tadi. Setakat ini berjaya menyelamatkan keadaan, sama ada penalti corner atau dari percubaan padang. Free hit kepada Spanyol. Sambil ada asakan dalam pengamatan pengadil atas Tom Gayat, jersey nombor 15. Terdapat perbuatan mengetuk kepala, dan kalau video referral dilakukan, bahaya. Pastinya penalti stroke, dan Oriol Bozol bernasib baik tidak mendapat kad merah di sini pada saya.
Saya sangat-sangat bernasib baik kerana masih lagi boleh meneruskan sebentar lagi. Namun 10 minit tanpa seorang pemain dengan Perancis bermain dengan begitu baik, dengan tekanan-tekanan yang dipamerkan, permainan pantas, Spanyol dalam bahaya. Jadi advantage adalah lebih memihak kepada pasukan Perancis mendahului dengan jaringan 1-0, dan juga sekarang ini mereka mempunyai kelebihan seorang pemain. Jadi pastinya mereka akan melakukan pressing dalam 10 minit yang akan datang. Mereka pastinya akan cuba membesarkan lagi jurang jaringan. Jadi 3 minit 18 saat dalam suku ini, dan 6 minit lebih suku yang kedua, dan di situ pastinya ada tactical change dari jurulatih di mana cuba untuk mendapat gol tambahan bagi Perancis. Injek yang cukup baik De La Moya. Satu lagi percubaan yang berjaya diselamatkan Yan Capelades. Tersasar pula kali ini daripada Matheus Clement. 2 percubaan, Vicky. Satu set piece berjaya diselamatkan penjaga gol, dan percubaan seterusnya tersasar dari gawang gol Spanyol. Satu deflection yang cuba dilakukan oleh Yaspat Xavier. Detik-detik terakhir di suku yang pertama dengan kedudukan 1-0 dipertahankan. Pintasan di kawasan tengah, sedikit sungkitan daripada Miralles, meluru masuk dalam kawasan, ditolakkan, Terkena dan tamat suku yang pertama. terkena kaki. Saya percaya pengadil dengan bantuan pengadil seorang lagi, Nazmi Kamarudin memutuskan penalti corner bagi pasukan Spanyol. Walaupun pada awalnya dia berikan long corner, Kerana pada penglihatan beliau tidak melihat bola itu terkena kaki, tetapi apabila beliau merujuk pengadil yang satu lagi, pengadil dari Korea, beliau memutuskan penalti corner. Yosik Yu yang melihat situasi itu daripada sudut yang lebih baik, dan penalti corner di akhir suku yang pertama. Di sini teamwork antara pengadil memainkan peranan yang sangat penting. Lebih-lebih lagi dalam keputusan penting di separuh akhir yang perlu dilakukan. Penalti corner untuk Spanyol. Injek yang cukup baik. Satu pukulan dan penyamaan di akhir suku yang pertama. Satu pukulan yang mencari sudut di sebelah kanan, tertewas jua Matheus Clement. Kegembiraan dalam kerakyaan. Kita lihat satu flick yang di mana kita lihat satu pergerakan menghela di mana penjaga gol bergerak ke kiri menutup angle kiri, dan terdapat postman yang menutup kanan, tetapi tidak cukup untuk mematahkan percubaan yang dilakukan oleh flicker pasukan Spanyol, iaitu Alex Bozal melakukan gol penyamaan. Jadi game on di Stadium Hockey Nasional Bukit Jalil dengan permainan yang dipamerkan oleh pasukan Spanyol. Pasukan Spanyol mempunyai kekuatan maksimal. Free hit untuk pasukan Perancis. Ataupun penalti corner yang diberikan. Kerana pengalih percaya bahawa ia adalah satu perbuatan sengaja yang dilakukan pertahanan Spanyol. Inaki Zaldua cuba memperkatakan sesuatu kepada Nazmi Kamarudin. Kerana saya percaya Nazmi Kamarudin yang memberi isyarat bahawa ia adalah satu perlakuan yang dilakukan dengan sengaja oleh pertahanan Spanyol. Jadi penalti corner untuk pasukan Perancis dalam usaha mereka mendapatkan jaringan kedua. Penalti corner yang ketiga. Yaspat Xavier, rakan-rakan bersedia di tengah, memerlukan satu pukulan. Sekali lagi penalti satu corner. lagi penalti corner diberikan. Sekali lagi Yaspat Xavier akan mempunyai peluang untuk melakukan hantaran ke tengah. Apakah De La Moya
akan melakukan pukulan. Della Maia dihalang. Sekali lagi berjaya untuk ditolak oleh Jan Capelades dalam usaha menambah jaringan kedua, Vicky. Ya, kita lihat Capelades sudah bergerak ke kanan di mana beliau percaya flick. High pressing daripada Perancis. Jules Verrier berjaya mencuri bola. Bergerak daripada sebelah kiri Noel Join antara yang berada dekat. Sekali lagi satu lagi penalti corner untuk Perancis yang berjaya dimenangi oleh Jules Verrier. Jan Capelades melihat kepada rakan-rakan melakukan kerja-kerja pertahanan. Berapa kali pukulan daripada Della Maia. Ini penalti corner yang kelima untuk pasukan Perancis. Satu berhasil mendapatkan jaringan. Menukar injektor Mathis Clement. Antaran yang cukup baik Helah yang dilakukan untuk Jules Verrier. Flick yang dilakukan oleh Verrier tersasar daripada sudut yang seharusnya beliau lakukan. Satu idea yang baik untuk mengelirukan sebentar tadi keadaan itu. Rampasan dilakukan. Larian cukup baik daripada Chame ataupun Espino yang meluru masuk. Masih lagi Espino dan penalti corner untuk Spanyol. End-to-end staff di Stadium Hockey Nasional Bukit Jalil. 22 pemain menunjukkan karakter juara. Pablo Espino melakukan 3D skills dan menolak masuk dan melakukan satu sentuhan reverse, di mana saya percaya di sini sentuhan reverse di mana bola naik membahayakan keadaan. Hasil tackle yang dilakukan pemain Perancis memberikan penalti corner bagi pasukan Spanyol. Apakah variasi yang akan dipamerkan daripada gelan sudut penalti ini? Bruno Font akan bersedia. Perlukan satu injek yang sempurna. Tolakan baik, tetapi sedikit bola kesilapan terkena kaki pemain Spanyol. Tahanan terkena kaki flicker Andres Rafi. Dan kini approach yang berbeza daripada Oriol Torres yang mahukan anak-anak buahnya menekan di suku yang ketiga. Cukup berbeza daripada Spanyol. Namun hasil yang mereka mahukan Perancis. Jules Verrier tolakan ke hadapan, tapi tidak berjaya disudahkan dengan satu pukulan yang berjaya menggamatkan Stadium Hockey Nasional di Bukit Jalil. Advantage diberikan pengadil walaupun bola terkena kaki, di mana ia membuahkan advantage dan gol kepada pasukan Perancis. Stanislav, kita lihat percubaan forward berjaya diselamatkan penjaga gol, terkena kaki, advantage, dan percubaan seterusnya oleh pemain Perancis berjersey nombor 5 iaitu Stanislas Brianski menjaringkan gol yang kedua bagi pasukan Perancis. Jaringan daripada open play. Satu pukulan yang cukup baik di tengah gawang. Negatif passes ke belakang juga banyak kita lihat daripada pasukan Spanyol. Lihat bagaimana hantaran-hantaran ke atas yang tidak berjaya dikawal. Bijak gerak daripada pasukan Perancis dengan pukulan yang cukup baik untuk jaringan ketiga yang dilakukan sebentar tadi. Satu saja kesilapan daripada tengah yang membawa padah. Hantaran ke hadapan, kawalan yang cukup baik diperagakan, dan satu pukulan untuk menewaskan Jan Capelades buat kali ketiga daripada Hatelmeier. Itulah yang ditunggu, satu hantaran forward, dan dari itu dengan pantas satu pukulan high reverse sebenarnya yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 1 Louis Hatelmeier menjaringkan gol yang ketiga bagi pasukan Perancis. Satu lagi jaringan yang cukup penting. Capelades hanya melihat saja bola itu bergolek. Ya, satu pukulan high reverse dan kita lihat perfect shot, perfect angle.
3-1 bagi Perancis. Raian daripada Passes seperti apa yang kita lihat sekarang. Oh, satu ruang baik dengan satu pukulan. Permintaan daripada Nicolas Alvarez. Advantage kata pengadil. Teruskan kata umpire dan Breakdown of play kata pengadil. Dan penalti corner bagi Spanyol. penalti corner diberikan. Jeritan daripada pemain-pemain Spanyol yang mahu kembali dalam permainan. Lihat, ini percubaan yang berjaya diselamatkan oleh Clement. Yosik Yu kata teruskan. Dan seterusnya pukulan yang dilakukan memberikan penalti corner untuk pasukan Spanyol. Mencari jaringan kedua, mahu mengubah angka 1 menjadi 2. Pierre Amat akan bertindak selaku injektor. Sempurna baik dengan satu pukulan yang berjaya untuk dihadang. Don Moran antara yang terlibat di kawasan tengah. Anders Rafi berpindah sedikit ke sebelah kanan. Menyusur masuk daripada baseline dan satu percubaan. Pierre Amat, segalanya dilakukan oleh mereka, Vicky. Satu 3D skills yang begitu baik, tetapi kita lihat penjaga gol Clement dengan Memahukan jaringan keempat. Ruangan cukup besar diberikan kepada pasukan Spanyol yang segera meluru daripada sebelah kiri, cuba bergerak daripada baseline. Masih lagi Spanyol, tolakan dengan satu. Terlepas kedudukan daripada Corominas. Gerakan yang begitu baik dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Paul Petchme. Lihat kedudukan Corominas. Perancis cuba menekan dan mencuba mendapatkan penalti corner, kerana apabila mendapat penalti corner dengan sisa-sisa perjuangan Mathis Clement yang berjaya untuk dipintas, apakah akan ada jaringan kedua? Bola hanya bergolek sahaja ke raian daripada Clement yang sedar tidak banyak masa untuk pasukan Spanyol mengejar kedudukan ini. Masa tinggal 10 saat. 10 saat untuk ditamatkan keraian yang sedang ditunggu oleh mereka. Dengan ditamatkan pengesahan, pasukan Perancis ke peringkat akhir akan menentang pasukan Jerman. Marius Clement antara wira kepada pasukan mereka menjadi penjaga gol terbaik. Tangisan yang diberikan atas segala curahan bakti kepada negara. Ini merupakan satu perlawanan ulangan kumpulan. Mungkin pasukan Jerman boleh membalas dendam atau pasukan Perancis membuktikan keunggulan mereka. Jelas kekecewaan segalanya yang ditunjukkan. Namun pasti bangga Matthias Dekens dengan anak-anak buahnya yang menunjukkan aksi 5 bintang, aksi terbaik dalam menunjukkan karakter juara. Dan perjuangan ini akan dibawa ke peringkat akhir, akan membawa nama pasukan Perancis untuk dijulang mendapatkan kejuaraan. Dengan keputusan akhir, Perancis 3, Spanyol 1.